Raya. Majelis mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Ibu Anggi R. Marini atas ucapan dan peresmian majelis pada malam hari ini. Selanjutnya, keynote speech dari Dewan Pembina Pimpinan Cabang Gerakan Pemuda Ansor Malaysia kepada Ustadz Piu Faiz Hafizuddin Al-Idrus, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah.
أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. Sesungguhnya bilangan-bilangan bulan di sisi Allah ialah 12 bulan. Itu ialah ketetapan Allah ketika mana Allah Ta'ala menjadikan langit dan bumi, dan di antara 12 bulan tersebut adanya 4 bulan yang haram. Itulah ketetapan agama yang begitu sekali lurus dan teguh. Maka janganlah kamu menzalimi diri kamu sendiri di dalam bulan-bulan yang haram tersebut. Terima kasih kepada Mas Rifai selaku moderator kita pada malam ni. Yang kami hormati Ibu Anggi Ermarini, Ketua Umum Fatayat NU. Seterusnya Bapak Yoshi Iskandar, penasihat KBRI Kuala Lumpur. Al-Fadil, Sahibul Fadilah, Dr. Kiai Mahbubi Ali, Rais Syuriah, Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama Malaysia, serta jajarannya, Sahabat Yuda Iswayudi, Dewan Pembina, Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansar Jepang, Sahabat Ahmad Sukani, Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansar Korea Selatan, Ning Naila Amaliyah, Pengurus Cabang Fatayat NU Pakistan, Ning Tamiah Mufid, Ketua Pengurus Cabang Istimewa Fatayat NU Taiwan, dan sahabat saya yang saya sangat kagumi, Ketua Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ansar Malaysia, sahabat Nur Al-Amin, dan Bunyai Mila Kamalia, Ketua Pengurus Cabang Istimewa Fatayat NU Malaysia, dan seluruh yang hadir yang tidak mampu saya nak menyebutkan satu persatu, para alim ulama dan sahabat-sahabat yang hadir pada malam ni. Saya menghimbaukan kepada diri saya dan para sahabat yang hadir pada malam ni untuk kita melihat bukan hanya pada bulan yang kita sambut ni ialah bulan kemerdekaan bagi 2 buah negara, iaitu Indonesia dan Malaysia, tetapi juga sebenarnya ialah kita berada di dalam bulan merdeka di dalam Islam, iaitu bulan Muharram. Bahkan sebelum daripada Islam tu datangnya, Arab Jahiliyah dahulu memang sudah menjadi bulan Muharram tu ialah bulan kemerdekaan mereka. Bulan Muharram tu ialah bulan kemerdekaan sehingga diletak namanya Muharram, iaitu bulan yang diharamkan berlaku peperangan. Artinya tidak boleh berlaku di dalam bulan Muharram tersebut apa-apa sebarang peperangan di antara kabilah dengan kabilah Arab, sehingga dinamakan bulan tersebut bulan Muharram, bulan yang diharamkan berlaku peperangan. Lalu apabila datangnya Islam, Allah Subhanahu wa taala tidak menghilangkan adat yang baik yang telah dilakukan oleh kaum Arab Jahiliyah dahulu. Bahkan diperkekalkan bulan Muharram itu sebagai bulan haram. Bahkan Islamnya setuju bulan tersebut tu bulan haram, ditambah lagi 3 bulan. Sehingga dalam ayat yang saya baca di awal tadi, wa minha arba'atun hurum, dan daripada 12 bulan, minha arba'atun hurum, daripada 12 bulan tersebut adanya arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Ini menunjuk kata Islam ni tidak orang panggil menghapuskan adat yang baik, adat yang baik yang dilakukan oleh apapun bangsa, apapun kabilah, jika tidak orang panggil bertentangan dengan Islam, bahkan selari dengan kehendak Islam, iaitu apa? Menjaga nyawa. Fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu menzalimi diri kamu, fihinna anfusakum,
Jangan kamu menzalimi di dalam 4 bulan yang haram itu akan diri-diri kalian. Jadi oleh kerana orang Arab jahiliyah dulu, mereka tidak menzalimi diri mereka, tidak membinasakan diri mereka dalam bulan Muharram, Islam datang bersetuju dengan perbuatan tersebut, bahkan sebagai tanda setuju ditambah lagi 3 bulan sebagai bulan kemerdekaan. Itulah bulan kemerdekaan dalam Islam, hingga dijadikan 4 bulan kemerdekaan. Itu kemerdekaan di dalam Islam. Jadi kita tidak menzalimi diri kita sendiri. Termasuk menzalimi diri sendiri ini ialah kita mendedahkan diri kita di dalam kemerbahayaan. Di dalam suasana yang kita duduk sekarang ini ialah merbahaya yang tidak nampak dengan mata kasar kita. Iaitu pandemik COVID-19. Dengan di Malaysia ni pelbagai varian-varian yang pelik-pelik datang. Varian Delta lah, itulah, inilah. Semakin gila kita dibuatnya. Inilah orang panggil apa? Musuh yang tidak nampak. Sebagaimana Ketua Fatayat NU bagi tahu tadi, musuh yang kita hadapi sekarang ni tidak seperti musuh yang dihadapi oleh tok nenek moyang kita dulu. Penjajah yang datang dulu, daripada Belanda ke British ke, itu manusia seperti kita juga. Tetapi sekarang yang datang menjajah dan menjarah hingga sekarang ni Malaysia semakin naik bilangannya, tak turun-turun. Dan yang meninggal dunia pun sehari semakin ramai. Tidak dikira tua, bahkan yang muda pun semakin ramai. Kalau dahulu kita tengok yang tua-tua saja rasanya masih tak mengapa kot COVID ni, yang tua-tua je akan meninggal dunia, yang mati. Sekarang tidak. Yang muda-muda pun kalau dah kena, secara adatnya, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah musuh yang kita hadapi sekarang. Maka kerana itu, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kita menzalimi di dalam bulan kemerdekaan ini diri kita. Yang ini di antara kezaliman yang kita buat pada diri kita ialah kita tidak mematuhi SOP kesihatan. Kita tidak memakai mask, kita tidak menyuci tangan, kita berada dalam tempat yang sesak-sesak keramaian. Ini orang panggil di antara kezaliman yang tidak disedari. Karena wajib di antara perkara yang diturunkan syarak, dia panggil maqasidus syara'iyah. Tujuan syarak diturun itu, salah satu daripada maqasidus syara'iyahnya ialah hifzun nafsi, menjaga nyawa. Tidak boleh kita ni sengaja-ngaja untuk menjatuhkan diri kita dalam lembah kebinasaan. Maka kerana itu orang yang tidak menjaga SOP kesihatan, itu termasuk daripada mereka yang menzalimi diri mereka sendiri. Begitu juga termasuk daripada mereka yang menzalimi diri sendiri ini di dalam bulan kemerdekaan Islam ataupun dalam bulan kemerdekaan kebangsaan. Jadi salah satu daripada keistimewaan kita Malaysia dan Indonesia ni ialah bulan kemerdekaan kita ni sama. Itulah tanda bahawasanya kita ni adik-beradik. Adik-beradik kembar kalau mengikut kata Syekhul Islam Hadratus Syekh Tuan Guru Haji Abdullah Fahim. Liyahyal Malayu wal Malaya wa yastaqil Indonesia wal Malaya tau'aman. Hiduplah Melayu dan tanah Melaya, merdekalah Indonesia, dua adik-beradik yang kembar kedua-duanya. Ini satu keistimewaan kita, walaupun berbeza negara, tetapi kita satu rumpun dan negara yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Fahim sebagai adik-beradik kembar. Maka sebab tu kita boleh merayakan kemerdekaan kita sekali walaupun usia berbeza. Kerana Indonesia sudah pun 76 tahun usianya merdeka. Tapi Malaysia ni kerana adik sikit 64 tahun berbeza. Tapi tak apalah. Artinya orang yang salah satu daripada menzalimi juga diri sendiri dalam bulan kemerdekaan ni ialah orang yang tidak mahu menerima vaksin. Ini mungkin di Indonesia kurang kerana apa, saya melihat Indonesia Masya Allah cara orang panggil kerajaan di sana memaut hati-hati rakyat untuk menerima suntikan vaksin ini dengan mengkedepankan alim ulama, para-para kiai sebagai tokoh-tokoh masyarakat di hadapan menerima dahulu vaksin. Kita melihat dengan mata kepala kita sendiri banyak tokoh-tokoh ulama di kalangan Nahdlatul Ulama sendiri, di pondok-pondok Lirboyo, pondok pesantren yang lainnya, menerima vaksin di khalayak ramai sehingga berjaya dipuji oleh dunia vaksinasi
yang dilakukan di Indonesia. Tapi berbeza di Indonesia ni terlalu ramai orang yang anti vaksin. Termasuk juga orang-orang yang mengaji agama yang terlalu kuat sangat, orang panggil apa? Sikit-sikit Dajjal, sikit-sikit Yahudi dan sebagainya. Sampai ada yang mengatakan masuk magnet lah, apa letak sudu tu lekat di bahu, macam-macam lah. Ini pun termasuk daripada menzalimi. Kita berani ajra'ukum 'alal fatwa ajra'ukum 'alan nar. Sedangkan fatwa di Malaysia ni telah pun dikeluarkan bahawasanya vaksinasi itu hukumnya harus dan terkadangnya menjadi wajib apabila ditetapkan oleh kerajaan, dan jadi wajib juga jika orang panggil seseorang tu sebagai ikhtiar. Sebagai ikhtiar. Itu kita orang ahli sunnah wal jamaah jelas. Wal fa'lu fit ta'siri laisa illa lil wahidil qahari jalla wa ala. Yang memberi kesan itu tidak adalah ia melainkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun vaksin dan sebagainya itu sebatas ikhtiar dan usaha kita yang langsung, kita tidak mengiktikadkan itu yang memberi kesan. Tetapi ada di kalangan masyarakat kita ni yang berani berfatwa, jangan ambil vaksin, nanti matilah, itulah, inilah dan sebagainya. Ini juga orang panggil orang yang menzalimi orang lain dan menzalimi dia sendiri. Apabila dia kena COVID dan dia menjangkiti orang lain, sehingga orang lain boleh mengakibatkan kematian dari kerana jangkitan COVID tersebut, dan mereka tidak mahu mengambil vaksin kerana beranggapan dengan pelbagai khayalan yang ditimbulkan. Maka ini termasuk daripada apa dia panggil, menzalimi diri sendiri. Maka saya menghimbaukan kepada diri saya dan para sahabat semua, jangan kita menzalimi diri kita sendiri. Karena itulah ilmu itu tidak diambil melainkan daripada ulama. Dinuna bunyanu 'alal ilmi la 'ala munasabatil aqli. Agama kita ni dibina di atas ilmu dan tidak dibina di atas semata-mata munasabah akal kita. Maka beruntunglah para sahabat kita menjadi warga Nahdliyin. Kerana apa? Walaupun kita tidak berilmu, tetapi kita mengikut para guru-guru kita, para kiai-kiai kita, para alim ulama kita. Karena mereka lah kita dapat mengetahui perkara yang sebenar, yang hak, berbeza dengan perkara yang batil. Sebab itu dalam satu perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah, dikatakan la hurriyata illa bid-dini. Tidak ada kemerdekaan itu melainkan dengan agama. Karena agamalah yang menyuruh, yang memerintah supaya umatnya merdeka daripada penjajahan makhluk sesama makhluk. Kalaulah tok nenek kita dulu tidak orang yang mempunyai agama, maka senantiasalah kita dijajah. Alhamdulillah, kerana tok nenek kita dulu ialah orang-orang yang mempunyai agama dalam jiwanya. Maka kerana itulah agama yang menekankan supaya umatnya merdeka. Dan sungguh hebatnya alim ulama kita dahulu, mereka seolah-olah yang mendapat kasyaf bahawasanya setelah dibubarkan khilafah Uthmaniyah, maka tidak akan ada lagi khilafah dan negara ni akan diwujudkan dalam bentuk nation state, negara bangsa. Maka kerana itu kalau kita lihat Mbah Wahab ada lagunya Yalal Watan, Yalal Watan. Gitu juga kalau kita tengok banyak pondok-pondok sama ada di Indonesia dan di Malaysia, banyaknya menggunakan nama tempat seperti Pondok Lirboyo. Kalau di Malaysia ada Pondok Pasir Tumbuh, padahal itu bukan nama pondoknya. Nama pondoknya Madrasah Ad-Diniyah Al-Bakriyah, tetapi dikenal dengan nama tempat. Ini kerana alim ulama kita itu memang berjiwa nasionalisme, berjiwa kebangsaan. Sehingga Syekh Abdullah Fahim apabila pulang daripada Mekah, mendirikan madrasah pondok di Kepala Batas di Pulau Pinang, beliau asalnya ingin meletak nama Madrasah Dairatul Ma'arif Uthmaniyah. Dan Madrasah Dairatul Ma'arif Uthmaniyah ini wujud di Turki, di dalam kerajaan Khilafah Uthmaniyah. Tetapi bagaimana ke seorang ulama dia boleh tahu dengan firasah bahawasanya nanti Uthmaniyah ni akan bubar, maka tidak akan dapat diwujudkan lagi khilafah Islamiyah, khilafah. Susah untuk menjadi seorang yang menjadi khalifah. Maka Syekh Abdullah Fahim letakkan nama madrasahnya Madrasah Dairatul Ma'arif Wataniyah. Sekolah atau madrasah pondok Dairatul Ma'arif, kawasan orang yang cerdik pandai, Al-Wataniyah, yang dibangsakan kepada watan, iaitu kebangsaan.
Nah, bahasa anak bangsa, anak jati. Ini yang menunjuk kata bahawasanya hebatnya wawasan alim ulama kita dahulu, bahawasanya mereka tahu ke depannya nanti mesti kita menanamkan di dalam jiwa-jiwa umat Islam bahawa dengan cintakan negara. Dengan makna kita bukan hanya cinta negara dengan disebut di mulut, bahkan kita membangun, kita memajukan negara ini, dan kita kita bangkit menjalankan apa-apa sahaja yang memberi faedah, manfaat untuk diri dan anak bangsa tanpa mengira agama, suku kaumnya dan sebagainya di dalam negara kita. Bahkan saya melihat Kiai Ma'ruf Khazin ada dia menunjuk dalam Facebooknya ada satu makhtutat, tulisan tangan yang ditulis oleh Mbah Syekhana Khalil Bangkalan. Ditulisnya hubbul awtani minal iman. Bukan hanya hubbul watani minal iman. Hubbul awtani minal iman. Cintakan negara itu bahagian daripada keimanan. Bermakna seorang mukmin, seorang muslim memang telah dipatri dalam jiwa dia supaya cintakan bangsa dan negara. Maka karena itu tidak ada kemerdekaan melainkan agama, wala dina illa bil jamaah. Dan tidak ada agama itu melainkan dengan ahli sunnah wal jamaah, walal jama'ata illa birriyasati, dan ahli sunnah wal jamaah tidak akan kuat melainkan dengan kekuasaan, walal riyasata, dan kekuasaan tidak akan didapat illa bil ilmi, melainkan dengan ilmu, walal ilma illa bil ulama'i, dan ilmu tidak akan didapat melainkan daripada alim ulama, karena mereka lah ahlul waris. Mereka ialah para pewaris yang mewarisi ilmu daripada para nabi, dan lebih-lebih lagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kepada siapa lagi yang ingin kita rujuk kalau tidak kepada alim ulama? Dan tentu sahaja apabila kita menyebut ulama, ini mestilah ulama yang meliputi ilmunya. Kerana mengingatkan kita satu perkataan daripada Sayyidi Sultanul Awliya Syekh Abdul Qadirul Jailani. Kata Syekh Abdul Qadirul Jailani qaddasallahu sirrahu, la yanbaghi li faqirin an yatasadda wa yatasaddara li irsyadin nasi illa a'tahu Allahu ilmal ulama'i wa siyasatal muluki wa hikmatal hukama'i. Kata Syekh Abdul Qadirul Jailani, la yanbaghi, tidak sayugia dan tidak sepatutnya, li faqirin, kepada para santri lah kalau kita kata. Kalau di Indonesia, kalau di Malaysia, kalau santri itu dipanggil Tuk Fakir. Nah, tidak sayugia, tidak sepatutnya bagi para santri, tidak sepatutnya bagi Tuk Fakir pondok, ayyatasaddah, bahawa dia tu siap, wayatasaddara, dan bertindak untuk menjadi tukang atau tokoh li irsyadin nasi, untuk memberi petunjuk kepada manusia, illa, melainkan a'tahullahu ilmal ulama'i, melainkan memberi akan dia oleh Allah Ta'ala akan ilmu alim ulama, wasiyasatal muluki, dan politiknya para pemimpin, para raja, wa hikmatal hukama'i, dan kebijaksanaannya ahlul hikmah. Maka karena itulah ulama apabila semakin tinggi kedudukannya, semakin hebat jabatannya, maka mesti dia mempunyai kebijaksanaannya dalam mengambil tindakan dan berfatwa dan sebagainya. Ulama seperti inilah yang patut kita ikuti, yang patut kita taati dan kita turuti, dan kita ambil petua-petua dan petua-petua nasihat daripada mereka untuk kita sampaikan kepada umat sekaliannya. Karena kita tidak mampu, kita mungkin duduk di peringkat rendah, kita orang yang duduk di bawah ni kurang nampak sekeliling kita. Tapi orang-orang yang seperti Al-Mukarram, Dr. Kiai Sa'id Akil Siraj, hafizahullah ta'ala, dan yang selevelnya, yang berada di tahap yang tinggi, pemandangannya lebih tinggi. Dan apa yang dikeluarkan oleh lidah-lidah orang-orang yang seperti ini memang menghimpunkan ilmu ulama, siasah muluk, dan hikmah hukama. Dan orang yang tokoh-tokoh seperti inilah yang patut kita jadikan guru
dan kita ambil petua-petuanya untuk kita sampaikan kepada masyarakat kita supaya tersebar kebaikan, tersebarlah keindahannya Islam, yaitu Islam agama yang mendahulukan keamanan, kemanusiaan, menjaga nyawa, menjaga hubungan sesama manusia walaupun berbeza agama, berbeza bangsa dan berbeza fahaman dan sebagainya. Jadi saya kira cukuplah daripada saya sebagai apa tak tahu nak pembuka kata lah pembuka kata. Mudah-mudahan yang baik itu dapatlah sama-sama kita berkongsi manfaatnya, dan yang buruk itu semuanya datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya kira cukuplah setakat itu saja. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yazakkaru illa ulul albab. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.